Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyidan wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni wa law ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa huwa yad'u fi du'aihi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada tengah hari ini 3 Rajab 1441 Hijriah bersamaan 27 Februari 2020 kita telah bersama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh tuan imam kita, sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Ashraf Khalid bin Fazil. Terima kasih ucapkan kepada ustaz yang sudi membantu mengimamkan solat fardu zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan kupasan kitab Iqdul Jauhari Samin, Iqdul Jauhari Thamin fi arba'ina hadithan min ahadithi Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga dikenali sebagai Al-Arba'un Al-Ajluniyah wa hiya sanadun li kutubis sunnatin nabawiyah yang disusun oleh Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Ajluni rahimahullah ta'ala.
sampai kepada Al-Kitab Al-Thalith wa Thalathun, kitab yang ke-33. Hadis yang dipetik oleh penyusun kitab ini dari kitab Mustakhraj Al-Ismaili ala Sahih Al-Bukhari. Seorang ulama besar yang mengambil hadis diletakkan dalam kitabnya Mustakhraj, letak dalam kitabnya hadis daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Qala al-Imam Abu Bakr Ahmad bin Ibrahim bin Ismail al-Ismaili rahimahullah taala, berkata al-Imam Abu Bakr. Jadi Abu Bakar ini adalah gelaran, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai kunyah. Jadi yang paling masyhur ialah gelaran untuk Sayyidina Abdullah ibni Abi Quhafah radhiyallahu anhu, digelar sebagai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakrin ini adalah gelaran. Namun sebenarnya Ahmad bin Ibrahim bin Ismail al-Ismaili. Namun sebenarnya Ahmad bin Ibrahim bin Ismail. Nama ayah ada, nama atuk ada, nama moyang pun ada. Nama dia Ahmad, bapanya pun Ahmad, atuknya Ibrahim, moyangnya Ismail. Al-Ismaili ini adalah nisbah. Ini adalah nisbah. Kemungkinan pada nama keluarga pun ia ismul ailah, ataupun pada nama tempat asalnya. Kerana di Mesir ada satu tempat namanya Ismaili. Kemungkinan juga Imam Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Ismail al-Ismaili ini berasal dari sana. Rahimahullah ta'ala. Seorang ulama silam, kata beliau memetik sebuah hadis yang sanadnya panjang sampai kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, kata beliau, radhiyallahu anhuma, Abdullah adalah sahabat Nabi, abah ayahandanya Al-Abbas, pak saudara Nabi pun adalah sahabat Nabi juga. Qala, kata Abdullah bin Abbas ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadal bashar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepemurah-pemurah manusia. Ajwadal bashar. Bashar al-bashar bermakna al-insan. Jadi kalau kita dengar orang sebut nama bashar itu insan. Ajwadal bashar, ainul bashariyah, mata manusia. Ajwadal bashar, ajwad paling pemurah, al-bashar manusia. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan pemurah Nabi SAW ini adanya ia pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan Nabi SAW paling pemurah. Kita lagi 2 bulan nak jumpa bulan Ramadan kak, Jadi kita digalakkan banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Sebab tu ada setengah orang bulan Ramadan lah mereka buat majlis buka puasa, buat majlis iftar, cari anak-anak yatim, cari orang-orang miskin, asnaf-asnaf, disantuni, diberi jamuan buka puasa, diberi sumbangan untuk air raya. Kerana bersedekah pada bulan Ramadan ini adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling pemurah pada bulan Ramadan. Haina yalqahu Jibril alaihi salatu wassalam, tatkala menemui baginda sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salatu wassalam. Pada bulan Ramadan Jibril alaihi salam akan menemui
Nabi sallallahu alaihi wasallam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril menemui Nabi SAW pada setiap malam pada bulan Ramadan. Kalau bulan lain mungkin Jibril hanya turun jumpa Nabi menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran. Tapi pada bulan Ramadan Jibril jumpa Nabi tiap-tiap malam. Apakah yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam ketika bertemu Nabi SAW setiap malam bulan Ramadan? Fayudarisahul Quran. Jibril bertadarus dengan Nabi SAW. Maka dilihat oleh para sahabat, maka sahabat mencontohi perkara ini dan diikuti oleh pengikut-pengikut sahabat sampailah kepada pengikut-pengikut mereka, sampailah pada kita hari ini. Itu yang timbulnya tadarus Quran bulan Ramadan tu timbul dia. Bulan lain boleh bertadarus, tak salah, tetapi orang akan lebih menumpukan kepada tadarus pada bulan Ramadan, kerana itu adalah apa yang dilihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan Nabi SAW pada tahun akhir, tahun akhir bagi beliau SAW, Ramadan yang terakhir Nabi SAW bersama Jibril, Nabi mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Kalau tahun-tahun sebelumnya sekali je. Kenapa sekali? Kerana Al-Quran itu belum sempurna turunnya, masih turun lagi. Tahun akhir Al-Quran hampir kita boleh kata 99% sempurna turunnya. Jadi Nabi khatam Quran dengan Jibril pada tahun akhir kenabian Nabi SAW 2 kali. Tapi di sini Jibril dikatakan oleh Abdullah Abbas radhiyallahu anhu, Jibril tiap-tiap malam jumpa Nabi SAW bertadarus Al-Quran dengan Nabi. Qala, maka berkata Abdullah Abbas radhiyallahu anhu, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun bil khairi, lebih pemurah dengan kebaikan, minar rihil mursalah, melebihi angin yang tidak dihalang. Angin yang tak dihalang tu, angin yang bertiup tu. Nabi SAW pemurah melakukan kebaikan tanpa had. Kalau kita tengok angin yang tak dihalang tu kuatnya bagaimana, lebih kuat lagi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi ketika wafat tak ada harta ditinggalkan, melainkan sepasang baju besi saja. Itu yang ada kat Nabi. Kita ni ada juga pokok meninggalkan apa-apa kepada waris kita. Paling tidak pun pencen bulan kita. Ya tak? Kita meninggal, contoh meninggal kan, tak kira lah meninggal dalam perkhidmatan ke, meninggal dalam persaraan ke, isteri kita akan dapat pencen kita. Dia panggil pencen gemulah. Kalau ada rumah, dah tentu rumah tu turun pada isteri dan anak-anak, ada ditinggalkan. Kan? Tapi paling tidak pun pencen dapat ke waris, dapat ke isteri, dapat ke anak-anak. Kalau isteri tak ada, dapat pada anak-anak sampai usia dia 18 tahun. Habis cukup 18 tahun, berhentilah pencen tu. Jadi anak kita yang kecil-kecil dapat dah lama pencen tu. Isteri dapat pencen kita seumur hidup.
ha, kan. Jadi isteri tak boleh komplain, abang mati esok abang tinggalkan saya apa, rumah tak ada, kereta tak ada, harta tak ada. Jangan cakap macam-macam mati aku esok pencen kamu dapat tau. Janganlah cakap macam-macam. Jangan ungkit sana ungkit sini. Ni kakak belakang dengar ni. Jangan ungkit depan suami, apa abang bagi kat saya, barang kemeh tak ada, rumah tak ada, kereta tak ada. Yang abang tinggal kat saya anak-anak berderet. Jangan cakap macam-macam. Mati saya, pencen saya kamu dapat tau. Silap-silap tak sumbing. Ni cerita benar. Ada satu perempuan ni, bila suami dia polis, anggota polis meninggal, heboh cerita dengan jiran keliling. Tak sumbing. Apa yang tak sumbing? Kita pun tak faham budak-budak kan. Rupa-rupanya pencen tu tak ada potongan. Tak sumbing lah. Maknanya kalau pencen tu 1,000 lah dia dapat. Pencen arwah suami dia, tak ada potongan apa-apa. Tak adalah potong rumah ke, potong kereta ke, kena bayar hutang ke. Tak ada. Hutang ni apa, pinjaman peribadi kan, personal loan, tak ada. Dapat bulat-bulat kat dia 1,000 sebulan contoh pencen gemula. Jadi faham-faham. Sekurang-kurangnya ada juga kita meninggalkan sesuatu kepada isteri dan anak-anak kita. Nabi SAW apa ditinggalkan pada isteri dia? Tak ada tuan. Hanya rumah satu bilik seorang, kemudian sepasang baju besi. Itu ya. Kerana apa? Kerana sifat pemurah Nabi SAW itu, khususnya pada bulan Ramadan. Jadi disebut oleh Ulama Abbas, ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maknanya kalau tengok angin tu, macam mana bertiup angin tu, lebih kuat lagi sifat pemurah Nabi SAW. Itu tuan-tuan. Kita tak boleh lawan. Kita tak boleh lawan. Walaupun kita ada dengar ada satu hamba Allah di Saudi ni, pengasas Bank Ar-Raji, dia dermakan hampir seluruh harta dia. Kan? Tinggal untuk dia sikit tapi tak boleh lawan sifat pemurah Nabi SAW. Perempuannya dia mati esok pun ada tinggal kan, isteri, anak-anak. Nabi apa yang Nabi tinggalkan untuk isteri 9 orang dan anak-anak? Tak ada tuan. Baju besi, rumah bilik kecil seorang satu, ambil lah. Tengok makam Nabi itu, tahulah kita besar mana rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, besar mana rumah. Siapa pergi umrah, cuba tengok makam Nabi, cuba tengok makam Sayyidina Bakar As-Siddiq, makam Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah luasnya rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Besar mana rumah tu agak-agak. Agak-agak akak kalau jadi Sayyidatuna Aisyah komplain tak agak? Apa ni bang, rumah kecil benar bang. Abang ketua negara, takkan rumah besar ni je untuk saya. Banglo tak ada ke? Tapi isteri Nabi tidak mengejar dunia. Mereka mengejar syurga di akhirat. Sebab siapa-siapa jadi isteri Nabi, Ummul Mukminin, confirm lah masuk syurga. Nabi pernah beritahu, Quran pun suruh Nabi beritahu, kalau kamu pilih aku, pilihlah antara aku dan dunia. Itu dalam ayat Quran ada sebut. Nabi pun ada sebut, pilihlah. Allah Ta'ala suruh Nabi ni beritahu. Kan? Pilihlah. Kalau kamu pilih aku, berbahagialah sampai ke akhirat. Tapi kalau kamu pilih dunia, kamu dapatlah dunia yang kamu nak. Kan? Sebab ada di kalangan isteri Nabi itu yang bercakap-cakap di belakang Nabi. Ada. Cuba baca dalam tafsir Quran, Tadabbur Quran. Ada. Dia cakap-cakap di belakang Nabi. Kita ni kahwin dengan abang kita ni, inilah yang ada kita. Meh tak ada, belian tak ada, apa pun tak ada. Kan? Sampai kepada Allah SWT. Allah Ta'ala dengar kan? Allah Ta'ala faham mendengar lagi maha melihat. Sampai kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, suruh Nabi beritahu kepada isteri-isteri Nabi.
Kamu nak pilih dunia ke, kamu nak pilih keredaan Allah dan Rasulnya? Tapi nanti mungkin ada yang pulangkan balik buat kilat. Itu isteri Nabi Ustaz, isteri Nabi, ni kami kata. Lantak kau lah kan. Habis kalau kita tak nak ikut isteri Nabi, kita nak ikut siapa? Kan? Takkan nak ikut Dajjal pula kan? Kalau kita tak nak ikut Nabi, kita nak ikut siapa? Kan? Syafaat Nabi kita nak, tapi cara Nabi kita tak nak. Tak betul lah tuan-tuan. Jadi kita jadilah, cubalah jadi pemurah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berkira esok kalau dapat tahu duit surau kena potong RM5 sebulan, jangan komplain. RM5 pun bukan RM50. Ada tukar takutlah kau ada komplain kan. Apa ni dah bertahun-tahun RM3 tiba-tiba kena potong RM5. Ingat duit ni cop ke? Kita cop ke boleh bagi RM5? RM5 je pun kan. Ketahuilah RM5 itulah mungkin yang boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah apa yang kita dapat kupas sedikit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya. Insya-Allah pada kuliah kita akan datang akan sambung dengan hadis yang dalam kitab yang berikutnya, insya-Allah kitab yang ke-34 ya, kitab hadis yang diambil pengarang penyusun kitab ni dari kitab Mustadrak ala Sahihaini lil Hakim An-Naisaburi ya. Apakah hadisnya, insya-Allah kita akan bincang, kita akan kupas pada kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Yang baik dari Allah SWT dan yang kurang itu daripada kita semua yang banyak kelemahan dan kekurangan. Wallahu a'lam barakallahu. Aku lakukan lihat wa ta'ala azim li wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.